Bangkai nyamuk ni sama sekali tidak dimaafkan pada sembahyang. Sembahyang berhentilah, batal dah. Darah memang kita nampak, darah kena dipakai sembahyang kita, teruskan sembahyang. Itu darah yang sedikit. Melainkan sedikit dia darah. Darah nyamuk ni sedikit. Okey, teruskan sembahyang, dimaafkan. Yang berhenti sembahyang. Tengok-tengok, oh bangkai nyamuk. Tu tak maaf dah lah. Hak ni bangkai binatang halu ni, ini berkait dengan cairan dan air yang sedikit. Cairan tadilah, minyak lah kita letak mudah. Minyak, kuah gula, samalah dia panggil cairan. Benda cair, tapi bukan air mutlak. Air mutlak ni air tu. Cairan. Umpama air teh, air kopi, air bila panggil cairan. Dia tak panggil air. Bila panggil air yang sedikit ni, air mutlak. Cairan ni, minyak, nira, kuah gula, air kopi, air teh, air Milo, samalah. Cairan dia panggil. Jadi sini dia bagi dua ni. Dimaafkan pada sembahyang, dimaafkan pada cairan atau air yang sedikit. Jadi kena bagi. Dia berkaitan dengan najis yang dimaafkan ni, dia ada dua. Pada sembahyang dan pada cairan atau air yang sedikit. Dua perkara yang berasingan. Cerita dua ni. Yang pertama, najis. Najis ni membatalkan sembahyang. Ada najis dimaafkan, tidak membatalkan sembahyang. Najis, dia akan menajiskan cairan ataupun air yang sedikit. Melainkan ada najis. Tapi cairan ke air sedikit ke tak punah. Contoh mana? Contoh kita bangun pagi dalam air manis kita, air teh ke apa ke tak habis. Semalam tu tengok-tengok pagi tu, Allah, ada bangkai semut masuk ke dalam tu. Ni panggil benda. Mana sekarang ni cairan ni, air teh, air manis ni sudah bercampur dengan najis. Bangkai binatang tu ni bangkai, dimaafkan pada cairan. Air teh, air kopi tu masih lagi dihukumkan suci. Ada ni. Jadi najis ni pertama membatalkan sembahyang atau bab sembahyang. Melainkan ada najis yang dimaafkan pada sembahyang. Najis dia menajiskan cairan dan air sedikit. Melainkan ada najis tapi cairan ataupun air sedikit suci, kekal suci, tak punah. Ada perkara sini. Ada najis yang tidak dimaafkan kedua-dua. Sembahyang pun batal, cairan ataupun air sedikit pun jadi najis. Air kencing dan tahi. Air kencing dan tahi. Ada najis yang dimaafkan pada sembahyang, dimaafkan pada cairan ataupun air yang sedikit. Najis yang halus. Air kencing tu ditiup oleh angin, halus je berat dia. Ada berat. Berat ni mana? Dia macam halus gitu je. Mana dengan mata yang biasa tak akan nampak. Kalau pakai kanta pembesar mungkin nampak lah. Dengan mata yang asal tak nampak. Tapi berasa di betih kita tu. Air kencing tu kena masa ditiup oleh angin. Tapi tengok-tengok halus tak nampak. Maka dimaafkan, tidak akan menajiskan paha kita, boleh pergi sembahyang. Berat tadi tu masuk juga dalam air berdi tu. Halus tidak menajiskan air berdi tu, boleh pakai lagi. Sebab apa? Dia halus. Dimaafkan pada sembahyang, dimaafkan pada cairan ataupun air yang sedikit. Hal yang pertama tadi, tamaah kedua-dua. Najis ni, air kencing, tahi ni, kalau dengan sembahyang, batal. Tak sah sembahyang, tamaah. Kalau dengan air, kita dua ni lah, cairan dan air sedikit. Tamaah, najis mata-mata. Suatu yang cair atau air yang sedikit. Air banyak dua kolor, tu selagi tak berubah tak jadi najis. Air dua kolor masjid besar.
Tak tahulah mari mana anjing tu dia berenang dalam tu. Lama mana dia berenang, dia kecil, dia berok dalam tu contoh. Lepas tu dia pun boleh keluar. Air dah kalau tu kekal mutlak. Dia kencing, berubah dah air tak berubah, kekal mutlak, air banyak. Tapi tak bakar dah lah. Hak kita tak bakar tu hal lain. Hati kita air tu bak lain. Hukum pekon haji ke tak? Dah. Dalam mana dah? Daripada anjing hak kotor tu jadi putih dah tubuh dia, putih warna tahu lah, bersih dah. Tak haji. Sebab air banyak. Kau kena kamu. Dah. Buanglah basuh lah. Kena basuh macam Najib Mukhalazah ke tak? Tak payah. Tak kena di Mukhalazahnya. Itu banyak. Hari banyak cerita. Kita cerita sesuatu yang cair, umpama minyak atau air yang sedikit. Tak sampai 21 berdi. Ada najis yang dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada cairan atau air yang sedikit. Ada najis yang dimaafkan pada sesuatu yang cair atau air sedikit, tetapi tidak dimaafkan pada sembahyang. Ni ilmu. Ni ilmu. Kita bicara nanti darah yang sedikit dimaafkan pada sembahyang. Sembahyang diteruskan. Adapun kalau darah yang sedikit bertitik ke dalam cairan ataupun kita masuk-masuk, lepas tu luka jari, titik darah sikit je, setitik je dalam kuah gula, lagi dah tak lihat ke dah. Dah kita masuk macam mana tu dah? Takkan pakai pisau dekat dengan kuah gula dah. Tak kira lah, macam reka je lah buat masalah je. Darah yang sedikit semayang teruskan, maaf. Dia jari dia luka, darah setitik-setitik je jatuh dalam minyak. Allah, minyak banyak ni, jatuh dalam kuah gula, gula sekawah ni. Ada apa dah lah? Ada apa dah? Kena buang dah. Buang kuah tu. Daging tu basuh semula. Daging basuh semula. Kuah tu najis dah lah. Daging tu boleh pakai lagi, basuh semula lah. Setitik je darah. Kau darah setitik itu kau dalam semayang, okey. Darah sedikit, maaf pada semayang, atau maaf pada suatu yang cair ataupun air yang sedikit. Okey. Bangkai nyamuk tadi. Bangkai nyamuk tidak dimaafkan pada semayang, batal semayang kamu. Tapi kalau bangkai nyamuk jatuh ke dalam sesuatu yang cair, umpama minyak ke gula ke, bangkai binatang, bangkai nyamuk jatuh ke dalam air satu berdi, buang bangkai tu, minyak ke kuah gula ke, air satu berdi ke, kekal suci, tidak jadi najis. Sebab bangkai binatang halus dimaafkan pada sesuatu yang cair atau air yang sedikit. Ini cerita kat luar dulu. Capur nak tengok kitab dah pun nampak ni, gitu lah. Capur dah lah. Cermin masjid. Boleh tengok juga sikit-sikit. Ini kita bicara bab sembahyang. Bicara bab sesuatu yang cair atau air yang sedikit. Ada juga najis pada sembahyang batal, tak maaf. Pada air yang sedikit, air itu akan jadi najis. Tapi walaupun najis, dimaafkan pada makan darah yang ada dalam daging. Kita bicara darah dulu kan? Dalam ayam, dalam ikan. Jadi darah ni najis termasuk darah yang ada dalam daging. Yang wajib kita basuh adalah darah di luar saja. Terbasuh betul-betul habis darah di luar. Di dalam
Takkan kita nak tumbuk ke, nak kenyek ke, nak apa lagi daging tu biar jadi putih lepu. Tak sedap. Itu sedap ni gula kawah. Sebab gula kawah tak sama dengan gula hak di rumah. Gula di rumah tu, hak tu kan masak di rumah tu, walaupun daging tu tak jadi pucat, tapi separuh-separuh pucat dah. Ditonyoh ke dia. Separuh-separuh pucat dah. Jadi kemanisan dikurang. Kemanisan apa? Kemanisan darah tu. Kan hak kisah gaji bersiung tu kan. Kan darah tu manis kan. Akhirnya makan darah semua kan. Adapun kalau gula kawah, dia basuh juga, basuh comel lah. Dia basuh bubur dalam jak. Jak mana jak? Jak ni hak baku, hak ada lubang tu kan. Dia basuh betul-betul. Air pahit di muka tu paling besar Dia basuh betul-betul. Tapi tidak akan jadi sebagaimana hak masuk di rumah. Hak tu basuh, tadilah separuh pucat dah daging tu dia basuh. Hak gula kawah ni dibasuh juga, basuh suci lah. Basuh sungguh-sungguh tapi tak akan sama. Maknanya ketika air dalam kawah tu panas, darah akan keluar. Darah tu menajiskan kuah gula. Kalau kuah gula kena baju semayang, wajib kena basuh. Tidak dimaafkan pada semayang. Sedikit kuah gula, tahu maaf. Sedikit darah maafkan. Sedikit darah yang original, yang bukan bercampur dengan air. Adapun darah dalam kuah gula ni, darah yang sudah bercampur dengan air. Air itulah air kuah gula. Maka kalau darah sudah bercampur dengan air kuah gula, sedikit sekalipun tak maaf. Hak kata sedikit dimaafkan pada semayang ni, hak darah semata-mata yang tak campur dengan apa-apa. Hak ni sudah bercampur dalam kuah gula. Kalaulah kita makan dengan tangan, ni tangan kita ni kuah gula, kita pergi basuh tangan, kita pergi celup tangan kita ke dalam air sedikit, air itu akan jadi najis sebab tangan kita ni najis. Dan ni dibasuh tangan bekas, ibu bekas terpakat gitu tu, takkan disuci tangan. Sebab apa? Ni darah bercampur kuah gula. Kita masuk ke dalam air yang sedikit, air itu akan jadi najis. Tangan kita tak akan disuci, tangan kita kekal najis. Sebab apa? Darah dan kuah gula tidak dimaafkan daripada semayang, tidak dimaafkan pada air yang sedikit, tetapi dimaafkan pada makan. Dimaafkan pada makan. Ni hak pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Walaupun bagi setengah pandangan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur mazhab yang lain, darah yang ada dalam daging hukumnya suci. Mana hak kuah gula ni najis ni, jangan masuk dalam TikTok lah. Kena maki orang mengajar. Dia maki kalau dia kata orang ni mengajar, satu orang dengar ke, dia ustaz ni mengajar salah, ringan sikit dia kata salah. Dah pelik kata salah, sebab dia pun tak reti. Dan mungkin salah sungguh dah ustaz tu mengajar. Oh ni tak salah dah, dia maki. Dia kata bebar, jahil, bengong, tolu. Jangan. Hebat orang TikTok Dah, ni makan perak makan boleh. Kena kain wajib basuh. Mana mungkin gitu. Masuk dalam perut boleh. Maaf pada makan, tapi tak maaf pada sembahyang, tak maaf pada air yang sedikit. Ni pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi bagi pandangan Imam Nawawi, hukumnya suci. Darah dalam daging tu hukumnya suci. Ada orang disebut kuah gula. Bukan masalah kuah gula, daging, ayam, ikan. Kalau gula terung tak apa. Kan terung gula dah. Kan gula terung dah.
terung, lepas tu nenah gula ke apa? Kan ada kan? Kedai-kedai tu ada tu. Gula terung. Bukan masalah kuah gula. Dia ada apa? Kuah gula. Tak, bukan masalah gula. Masalah daging, ayam, ikan. Di dalam tubuh tu ada darah. Gula ke singgang ke sup ke sama je lah. Tapi biasa orang sebut kuah gula. Dia faham kuah gula betul-betul. Kata kalau gula terung tak apa, tak ada darah. Ni bukan masalah gula, masalah darah. Bila darah tu keluar, dia menajiskan. Pak darah najis kan? Tapi dimaafkan pada makan. Hal ni kita bicara, samalah juga. Macam budu-budu tu pun sama. Dia proses budu tu bercampur dengan ini tahik ni. Dalam ikan bilis kecil-kecil itulah. Ke orang buat budu ni, ikan bilis kecil-kecil tu dibuat macam orang tua kita di rumah. Orang tua kita di rumah, ikan bilis itu sebelum buat lauk untuk nasi lemak, ikan bilis tu sekor-sekor sebelum tidur malam tu diperisi dah. Tanda ni? Diperisi dah. Sekor-sekor kecil pun diperisi. Dia basuh putih ikan bilis tu. Esok barulah dia buat lauk bagi nasi lemak. Orang sekarang je tak masyhur. Orang sekarang ni nasi lemak masyhur dengan ikan air. Ikan air lah ikan benda buat tu. Ikan air. Dulu dah nasi lemak lauk dia ikan bilis. Tapi mak kita tengah malam tu diperisi tu, dia basuh putih ikan bilis tu. Orang buat budu diperisi sekal-sekal. Dia kacau sekaligus. Maka bercampur dengan tahik, dengan apa, dengan perut apa semua. Najis itu. Dimaafkan pada makan. Kena pakaian, wajib kena basuh. Tak boleh bawa semayang. Mana kalau semayang, dalam poket tu ada budu botol kecil tu, tak sah semayang. Kuat budu dia. Budak poket. Tak ada orang buat begitu. Kuat budu, takut budu hilang. Dia bersemayang budu dalam poket. Mana boleh? Sebab budu tu prosesnya macam mana? Jadi dalam keadaan kesukaran, syarat memaafkan. Macam tadilah tidak makan daging dah kitanya. Kena peracur daging lah, jangan dia tak ada darah langsung lah. Tapi itu bab makan. Yang kita bicara sekarang ni bab sembahyang. Kemudian dicampur satu laginya berkait dengan sesuatu yang cair atau air yang sedikit. Itu berkait dengan bangkai. Tapi gitulah, dia dua ni berbeza. Berbeza antara sembahyang, kita sebut air yang sedikit lah. Sama hukum air sedikit dan cairan tadi. Ini nak cerita dimaafkan pada solat, tidak dimaafkan pada air sedikit. Tidak dimaafkan pada solat, dimaafkan pada air yang sedikit. Contoh dia gini. Kita sembahyang, kucing nak atas riba kita. Kucing suci, tak najis. Sebab binatang hidup suci melainkan anjing dan babi. Kucing tak ada masalah. Tiba-tiba di punggung kucing ada tahi. Dia sakit perut lama kali dah. Tengok cair. Tengok-tengok di punggung dia tu ada tahi. Batal sembahyang. Tidak dimaafkan pada sembahyang. Tahi itu tak kena pun baju kita, tapi kita sudah menanggung najis. Kena berhentilah sembahyang. Kucing yang sama, dia berlari, tahi punggung tu dah habis lagi tu. Dia berlari, terjatuh ke dalam air satu beldi. Kalau dia pun keluar kembali. Semasa kucing jatuh ke dalam air satu beldi itu, bersama dengan tahi di punggung dia, maaf, air satu beldi itu kekal suci, boleh ambil sembahyang lagi. Maaf pada air yang sedikit. Tadi tak maaf pada sembahyang. Tak suka kata nak pakai lagi air, itu terpulang. Tapi nak cerita air tu masih lagi suci. Kucing tu kita berhenti sembahyang tadi.
Dia nak tahibut, tahib dia punggung. Tak maaf pada sembahyang kamu. Kamu sudah menanggung najis. Kucing tak najis. Tahib dia punggung kucing tu najis. Tapi kucing yang membatalkan sembahyang saya tadi lah. Jatuh kat air tu berdiri. tu maaf. Boleh pakai air tu. Tergamuk tak tergamuk pakai. Tu bab lain. Tapi air tu kekal suci. Najis yang ada pada punggung binatang tidak dimaafkan pada sembahyang kita. Tapi dimaafkan pada air yang sedikit. Orang istinja dengan batu. Orang istinja dengan batu. Dengan tisu lah. Kalau kita sekarang. Istinja dengan tisu. Di punggung dia memang masih lagi ada najis. Di punggung dia memanglah masih ada najis. Sebab nak menghilangkan sekalian najis itu dengan air. Barulah hilang habis dengan sifat-sifat najis. Tapi kalau istinja dengan batu, dengan tisu, di punggung tu masih lagi ada kesan najis. Dimaafkan pada sembahyang. Sah sembahyang, sah jadi imam. Yang istinja dengan tisu tu jadi imam, yang basuh dengan air jadi makmum. Okey. Ada. Di punggung tu masih lagi ada kesan najis. Dimaafkan pada sembahyang, sah sembahyang. Orang yang ada najis di punggung yang sah sembahyang ni, dia pun nak mandi dalam bilik air, ada bathtub. Air bathtub tu kita katalah tak sampai 2 kolong. Sampai 2 kolong tak tahulah bathtub tu besar mana. Tapi kita kata tak sampai 2 kolong. Kalau sampai 2 kolong tak ada isu sebab air banyak. Kita letak tak sampai 2 kolong. Orang istinja dengan tisu tadi, yang sah semayang tadi tu, yang dimaafkan ada semayang, dia masuk je dalam bathtub tu. Air bathtub tu serta-merta dihukumkan najis. Sebab najis di punggung dia menajiskan air yang sedikit. Sebab najis di punggung dia tidak dimaafkan pada air sedikit. Najis yang istinja dengan batu, dengan tisu. Orang istinja dengan batu dengan tisu, tadi semayang, dimaafkan pada semayang. Dimasuk dalam bathtub air yang sedikit sampai 2 kolong, air bathtub tu dihukumkan najis. Sebab di punggung dia ada najis. Maknanya najis di punggung binatang tidak dimaafkan pada sembahyang kita, dimaafkan pada air sedikit. Najis di punggung orang yang istinja dengan batu, dimaafkan pada sembahyang, tidak dimaafkan pada air yang sedikit. Guna pekok. Ingat dah. Jadi mana kita kena bagi part lah. Tidak dimaafkan pada semayang dan pada air sedikit, tahi dan air kencing. Dimaafkan pada semayang, dimaafkan pada air yang sedikit. Najis yang halus tak nampak mana najis tu. Contohlah, lalak pijak atas tahi betul-betul. Pandang. Lalak atas tahi betul-betul, bukan lalak dalam jambang. Ada orang lalak dalam jambang, lalak nyamuk dalam jambang, gigit dia bukan dia katak nyamuk je, dia basuh peha dia. Sebab apa? Najis nyamuk dia kata. Dan nyamuk dalam jambang dia basuh. Ni. Sekarang ni lalak betul-betul duduk atas tahi. Lalak betul atas tahi, dia naik atas baju kita. Nampak sedikit tu di baju kita hitam, baju kita putih. Dimaafkan, boleh semayang. Halus. Walaupun nampak halus hitam, dimaafkan. Lalak yang sama, yang duduk air atas tahi tu, memang di kaki lalak ada najis ke tak? Dan najis baju atas tahi. Lalak tu dia jatuh ke dalam kuah gula. Dia jatuh ke dalam minyak. Dia jatuh ke dalam air sedikit. Kuah gula, minyak, air sedikit, tak ada najis, dimaafkan. Sebab dia najis yang sangat halus. Mana apa? Najis yang ada di kaki lalak umpamanya. Untuk semayang kita pun maaf, untuk cairan atau air sikit pun maaf. Hak tadi pula, maaf pada semayang, atau maaf pada air sedikit, atau maaf pada semayang, maaf pada air sedikit. Dia ada 4 bahagian. Dalam kitab kita ni didatangkan 2 ni. Dan tiada dimaafkan daripada segala air najis, menekan darah sedikit dari darah. Ini persoalan sembahyang. Dan nanoh, sedikit nanoh. Dan danor, sedikit danor. Dan darah bararis. Darah bararis ni kutu anjing. Mana kalau kita kata darah daripada binatang yang halus.
Kutu anjing ke, pijak ke. Kena pijak. Pepijat. Tahu gitu. Pepijat. Budak le ni tak kenal dah pijak tu. Bukan pijak duduk di bantal. Zaman dulu kan. Pijak duduk di bantal lah. Sekarang ni orang mewah dah. Tak kena pijak dah. Tak ada dah lembek-lembek kabu apa tu. Kabu dipanggil apa? Kel kabu ke apa? Kabu pun dia panggil. Kabu panggil apa? Kena tak kabu? Ya maksud tak kena kabu ni. Dah kita kan pijak apa pijak. Kalau katu, kel katu. Tahu ke itu? Hak tu masa-masa hujang tu. Kita panggil apa? Kel, kita panggil katu. Dia kel katu. Tahu? Kabu? Ya, tak apa, Suk kata kel kabu. Tengok komen betul ke tak? Kel kabu. Kan dulu kan lembek kabu. Bantal kabu. Lepas tu pijak mari mana? Lembek ada. Pijak. Di pijak ni kadang-kadang darah dia ada. Dia ada darah. Tengok Allah darah pijak. Di kain semayang kita contohnya dipanggil darah binatang halus. Maka dimaafkan pada semayang. Nak semayang boleh lagi yang kain tu. Walaupun ada darah pijak sekalipun. Ini darah binatang halus dipanggil darah bararis. Darah kutu anjing. Darah kutu anjing. Kutu anjing ni bukan dia kutu anjing ni bukan kata hidup di anjing. Cuma terkadang ada di anjing kutu ni. Ada di anjing. Dia panggil kutu anjing. Binatang halus lah. Jadi darah binatang halus dimaafkan pada semayang. Contoh darah pijak tadi lah. Darah pijak tadi. Mana duduk tempat tu Allah. Atas belakang. Ada pijak. Ada darah. Ada darah pijak atas baju kita. Sedikit. Dimaafkan pada sembahyang. Boleh sembahyang. Tapi basuh dulu. Maaf tu maaf. Tapi tetap barang najis. Kalau hak kotor tak najis pun nak sembahyang, sunat basuh dulu. Hak ni barang najis. Kotor. Boleh tu sembahyang kotor-kotor? Tak najis. Pergi basuh dulu. Pergi mandi dululah. Ni sekarang ni barang betul-betul najis. Sedikit darah najis. Kalau kata katok nyamuk tengah semayang, tu tak ada apa dah lah. Jangan berhenti semayang sebab dimaafkan. Kemudian sudah semayang fardu contohnya, nak semayang sunat pula, pergi basuhlah dulu. Oh malah nak keluar, dia pun nak semayang sunat pula dengar ada darah nyamuk di baju dia. Sebab dimaafkan. Tapi kena ingat, kalau kotor pun sunat pergi bersihkan dulu nak semayang ni. Ini sebetulnya barang najis, cuma dimaafkan. Barang najis cuma dimaafkan. Sebetulnya pergi basuh dulu. Hak kita cerita ni takut kena tengah semayang. Jangan berhenti. Sedar lepas semayang. Sudah tengok, darah penda di belakang baju, darah pijak kena-kena. Ada ni. Ni darah binatang halus. Dimaafkan pada sembahyang. Dan tahi lalat. Tahi lalat pun dimaafkan juga pada semayang. Kalau tahi lalat tu banyak payah nak jaga. Tahi lalat ni bukan tahi lalat muka tu. Tu kan haji tu. Tahi lalat dia warna hitam. Tahi lalat tu sedikit dimaafkan, banyak tak maaf lah. Dia bukan tahi lalat je, dia panggil tahi binatang halus. Bukan tahi lalat je. Kalau tempat tu di mana ni banyak burung. Burung gagak ke? Burung banyak. Ada tempat yang banyak burung ni sampai ke apa? Teduh, gelap langit. Teduh lah. Jadi tahi dia merata-rata. Nak sembahyang kita susah. Dimaafkan. Sebab dia jadi umum baluar. Tempat lain pula suka. Macam saya sebut pak kel katu tadi lah. Kel katu hidup. Dia punya sayap dia tercabut.
sayap dia cabut. Kelkatu hidup-hidup, sayap dia cabut. Apa hukum sayap tu? Apa hukum sayap kelkatu tu? Kelkatu boleh makan tak? Tak boleh makan. Maka sayap dia najis. Najis lah. Sebab kelkatu ni binatang yang daging dia tak boleh makan. Sebab itu binatang yang keji, yang huduk. Jadi sayap yang tercabut daripada kelkatu yang memang hidup lagi. Kelkatu tu hidup, golek hidup, bukan bangkai. Kelkatu tu hidup. Mana sayap tu cabut dari kelkatu yang hidup. Sayap tu hukum najis. Tapi banyak nak semayang ni. Dia kadang-kadang di tempat-tempat itu kan, kena tutup pintu, tutup tingkap, tutup. Tidak penuh dalam tu. Sampai ke dalam penuh. Kita nak semayang. Tak boleh semayang gitu. Dia kena vacuum lah. Kalau nak sapu payah. Sayap kelkatu ni ringan. Vacuum lah mudah. Vacuum. Najis. Yang baik najis. Kelkatu tu belum lagi bangkai. Tak najis kelkatu tu. Kelkatu golek tu binatang hidup. Binatang hidup suci malaikat anjing dan babi. Jadi kelkatu yang masih lagi hidup, yang belum bangkai najis lah. Kelkatu masih hidup, hukum dia suci. Tapi sayap dia hukumnya najis. Kita vacuum habis, kita pun semayang. Allah tengok ada lagi sayap kelkatu, dimaafkan jikalau sedikit. Apa? Kepayahan dah jadinya. Nak semayang macam mana? Kadang-kadang bukan sedikit tau. Memang dah vacuum apa sapu apa semua dah. Dimaafkan. Sedikit dimaafkan. Tapi kalau terlampau banyak, tak boleh nak elok langsung, tetap dimaafkan juga. Kalau umum balwa, mana pun meratai ujian tu. Macam tadilah tahi burung Allah nak bayang macam mana. Burung penuh. Tahi dia saja. Itu dimaafkan bila dalam keadaan terlampau banyak. Tai cicak ni pun sama. Tapi tai cicak ni bukan masalah umum balwa. Dia memang dimaafkan jikalau sedikit. Kalau tahi burung tak maaf. Kalau tadi maaf kerana terlampau banyak sukar untuk kita pelihara. Ada ni. Ada pun tahi lalat ni memang dimaafkan jikalau sedikit. Dimaafkan pada sembahyang. Dan bangkai yang tiada baginya, bagi bangkai darah yang mengalir, yakni bangkai binatang-binatang halus lah. Apabila jatuh di dalam sesuatu yang cair ni umpama minyak lah, kita cerita mudah, minyak masak tu lah, atau air yang sedikit. Wallahu a'lam.